Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah hari ini kita akan terus berbicara tentang konsep keusahawanan, dan insya-Allah hari ini kita berbicara tentang ilmu pensyarikatan. Ramai yang menunggu kan, nak tahu juga tentang perbeza-beza syarikat ni. Dan kita biasanya mendengar tentang syarikat berbentuk enterprise. Kita juga biasa mendengar tentang syarikat berbentuk senyam berhad, dan juga yang dalam nak kata terkini tidak terkini dah 2 3 4 tahun jugalah kita mendengar tentang PLT kan. Okey, kita melihat dari sudut persyarikatan ni perlu diketahui oleh para usahawan, terutamanya usahawan yang berada dalam dunia perniagaan kecil kan. Kita dah tahu waktu kita membesar dalam perniagaan kita kan, kelebihan kelemahan setiap bentuk-bentuk syarikat ini mereka ada perbezaan dia. So bagi mana-mana usahawan ataupun pendengar netizen yang berada di page Wan Alwi dan Alwi Z dan juga page Jadi Duit, jika kita mendapati bahawa apa yang saya share selama ini dalam sembang-sembang pagi dalam ceritalah ini, kalau ada manfaat dia, maka like lah dan share lah pada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat pada semua para usahawan kecil yang ada di luar sana kan. Okey, kita tengok kriteria. Kita sebut tunggal, maknanya enterprise seorang tunggal kan. Kalau saya sebut perkongsian, maknanya enterprise partnership. Mungkin saya sebut enterprise partnership tu pun kita faham. Dan juga kita ada senyam berhad. Senyam berhad ni kalau dulu mesti paling kurang 2 orang, tapi akhtar sekarang seorang pun dah boleh buka senyam berhad. Dan juga kita ada PLT kan. PLT ni adalah perkongsian terhad. Perkongsian terhad ni dah baru. Dia kedudukan dia nanti kita akan tengok. Dia seakan-akan enterprise, dia ada tengah antara enterprise dengan senyam berhad. Dan masa sekarang pun masih lagi ada kelemahan-kelemahannya, tetapi dia lebih baik PLT ni daripada enterprise dari sudut kawalan dan juga dari sudut liability. Nanti kita bisa satu kan. Saya akan sentuh terus 4 perkara inilah. Okey. Yang pertama ialah konsep pendaftaran. Nak daftar kat mana? Semuanya memang SSM lah, Suruhanjaya. Kita berkaitan dengan syarikat lah kan, syarikat Malaysia SSM. Okey, kalaulah tunggal enterprise, kita berdaftar dengan SSM bahagian perniagaan. Maknanya enterprise ni, tunggal ni, dia dalam sebagai syarikat, dia sebagai entiti perniagaan ataupun lesen untuk membolehkan seorang itu berniaga, dan seorang yang tunggal lah. Okey. Yang keduanya, kalau enterprise perkongsian, maknanya dia berkongsi. Ia enterprise tapi dia ada perkongsian. Dia juga berdaftar dekat SSM bahagian perniagaan. Kongsi maknanya partner lah, kita ada partner kan, 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk kan. Kalau senyam berhad, dia mesti daftar dalam SSM tapi ROC, maknanya bahagian pensyarikatan. Yang 2 tadi ROB, ni ROC, bahagian pensyarikatan. Dan untuk daftar ni tak boleh daftar ke SSM begitu saja. Kita kena pergi pada secretary company. Dia daftar melalui secretary company. Dia tak boleh daftar begitu saja. Tak boleh pergi saja SM saya nak daftar senyam berhad, tak boleh. Saya kata kena carilah secretary company. Secretary company yang akan uruskan. Sebab apa? Pendaftaran dia sedikit berbeza lah. Dia bukan si orang biasa. Dia ada syarat-syarat dia. Itu jumpa dengan SECO, kita panggil secretary company, syarikat yang menguruskan pendaftaran ni, dan dia tahulah cara paling mudah. Sebab apa? Pemilihan nama sebagainya tu memang diperlukan masa dan ada modalnya. Modalnya lebih tinggi berbanding dengan enterprise. Kalau PLT, kita kena ada seorang yang akan bertanggungjawab sebagai menguruskan PLT. Yang tu boleh carilah. Dan PLT ni dia macam juga business ROB ataupun enterprise. Dia boleh didaftarkan tanpa melalui secretary company. Kita boleh daftar dia melalui kalau kita ada online pun dah boleh sekarang ni. Contohnya kita masuk bahagian PLT, register dulu sebagai seorang yang akan menguruskan PLT nanti. Dah dapat kebenaran tersebut, kita boleh daftar PLT. Dan juga boleh juga melalui secretary company lah, sebab setengah secretary company pun menyediakan perkhidmatan untuk pendaftaran PLT. Okey, dari sudut pertama pendaftaran. Kedua, sudut kawalan. Enterprise sama ada dia tunggal ataupun dia perkongsian,
dia tidak ada kawalan, tidak ada akta yang mengawalnya sangat lah. Maknanya dia bebas dan tidak ada akta-akta tertentu yang dia kena ikut dari sudut pendaftaran. Tapi kalau dari sudut Sendi Berhad, kawalan dia melalui memang tertakluk pada akta syarikat. Dia ada memorandum dia sendirilah, dipanggil MAA kan, apa MA kan, memorandum association gitu, perbadanan tu kan. Maknanya dia ada orang kata apa, MA-nya dia ada, kita biasa kita dapat booklet dia lah, booklet tentang dia apa perniagaan kita, dalam tu ada apa bisnes kita, industri apa kan. Kalau dulu boleh tak macam-macam yang kita nak, tapi sekarang ni dah mula dia dah dilimitkan dah. Nah, dia ada kategori-kategori dia. Yang ni kena refer pada Setco lah, Setco lebih tahu tentang ini kan. Pada dalam tu detail dia ada borang-borang dia detail, maknanya kena declare macam-macam. Maknanya kita sebagai shareholdernya siapa dalam tu kan, dia akan ada declare-nya lah, declaration yang dibuat. Dan perkara ni memang dia sangat dikawal, buat akta syarikat yang sangat dikawal. Maknanya syarikat Sendi Berhad ni sebab itulah dia mendapat lebih kepercayaan kepada bank, kepada kalau dapat projek kan, sebab dia dah ada kawalan yang begitu bagus, yang susah orang nak kelentong lah, berbanding dengan enterprise tunggal dan juga perkongsian. Okey, PLT dia ada kawalan juga perbadanan PLT, tapi tidaklah sedetail ataupun seketat kawalan kepada Sendi Berhad. Okey, itu yang berkonsep kawalan. Yang ketiganya konsep bilangan ahli lah. Kalau tunggal memang tunggal seorang je lah, nama pun tunggal kan. Kalau perkongsian dia 2 orang hingga 20 orang. Ini maknanya perkongsian enterprise. Kalau Sendi Berhad dia dulu 2 hingga 50, tapi sekarang boleh 1 hingga 50 lah. Dan juga kalau PLT dia bermula dengan 2 sehingga unlimited, nak letak berapa pun tak apa. Sebab Sendi Berhad nanti kalau lebih 50 tu dia boleh pergi pada Berhad. Dia pun tu yang lain pula. Tapi kita ambil yang 4 ni yang biasa dulu kan, bagi usahawan. Okey, tanggungan pemilik. Tanggungan pemilik ni maknanya liability lah, liability pemilik. Kalau apa-apa berlaku pada syarikat, bagaimanakah liability yang dikenakan pada pemilik ataupun shareholder ataupun orang yang menubuhkan syarikat tersebut lah. Kalau tunggal enterprise perkongsian, dia tidak tiada terhad. Maknanya kalau ada hutang, kalau disukan syarikat itu, dia akan pergi kepada segala harta milik oleh pemilik itu pun dia boleh ambil, boleh disita, boleh macam-macam lah, boleh dia buat kan. Maknanya dia bukan lagi maknanya bukan milik syarikat yang tak terhad, dia boleh pergi ke situ. Itu bahaya dia. Bahaya ni pada liability lah, berlakunya orang kata su sebagainya kan. Tapi kalaulah Sendi Berhad dia terhad, maknanya liability dia hanya fokus pada harta-harta syarikat saja. Begitu juga PLT pun liability yang terhad, tanggungan yang terhad lah. Apa-apa saja yang terhad, yang sebab tu kadang-kadang kita tengok kalau setengah-setengah pinjaman bank, dia ada perjanjian yang mana shareholder juga bertanggungjawab. Maknanya apa? Maknanya shareholder bukan liability pada syarikat, liability juga pada individu yang bernama shareholder, pemilik saham itulah. Maknanya bank pun tahu kan, dia ada kawalan itu terhad. Itu menyebabkan kadang-kadang orang ni cerdik kan, dia hutang banyak juta-juta, lepas tu dia relax je kan, itu syarikat pasal lah, aku terlepas. Lepas tu setengah bank dia dah mula more fokus kepada juga liability kepada shareholder. Itu satu benda yang baru kadang kita belajar kan. Okey, tanggungjawab pemilik lah. Apakah tanggungjawab pemilik dalam syarikat ini? Kalaulah dia tunggal dan juga perkongtunggal, punya kuasa penuh, maknanya tanggungjawab dia di kawalannya untuk memiliki syarikat tu penuh lah. Itu memang tanggungjawab penuh dia. Dia memang tu tugasan dia, apa saja dia memang tanggungjawab dia lah. Tapi kalau enterprise perkongsian, tanggungjawab ini tertakluk pada kefahaman antara rakan kongsi. Maknanya rakan kongsi tu bertanggungjawab lah. Ini kadang bahaya jugalah kalau kata rakan kongsi dia bentuk enterprise, sebab dia kalau bergaduh tu dia lain macam sikit, dia susah sikit lah, sebab dia tak ada akta yang kawal yang kuat kan. Hanya sebab tu dia kata pada kefahaman. Kefahaman ni benda yang tidak konkret lah. Okey, kalau Sendi Berhad, tanggungjawab pemilik lah tidak ada kuasa dalam pengurusan harian syarikat kecuali dilantik. Maknanya
tanggungjawab pemilik dan sudut pengurusan syarikat ni, dia tak ada kuasa dalam pengurusan dia ialah sebab dia ada konsep shareholder, konsep pengurusan kan. Dia maknanya shareholder ni kadang-kadang dia boleh jadi shareholder saja. Maknanya yang mengurus syarikat tu dia boleh lantik orang lain yang menguruskan syarikat tu. Orang lain tu lah bertanggungjawab untuk memajukan syarikat dan apa sahaja berkaitan dengan syarikat lah. Shareholder ni ialah dia duduk, dia ada meeting shareholder untuk melantik siapa pengurusan, siapa CEO dia lantik. Tapi dia tak ada masuk campur dalam urusan pengurusan syarikat itu. Sebab itu adalah tim pengurusan yang uruskan, yang dilantik oleh shareholder. Shareholder ni kadang dia boleh buang tu pengurusan yang tak bagus, yang dia rasa macam tak bagus kan. Dan dia dalam meeting shareholder biasanya panas lah. Meeting shareholder dengan meeting pengurusan ni biasa panas. Dan juga kecuali dilantik, maknanya kebanyakan ada shareholder, dia shareholder dan dia juga adalah pengurusan. Ini biasanya bisnes kecil lah. Kita ada 2 orang, maknanya shareholder kan, kita lah yang mengurus syarikat, kita lantik diri sendiri ya. Lepas tu dia ada seko, dia ada peraturan-peraturan yang kan setiap tahun tu dia adalah mesyuarat-mesyuarat yang perlu ditentukan, mesyuarat wajib berapa kali setahun, tu semua dalam seko dia beritahu. Tapi kalau PLT, fleksibel membuat keputusan, PLT ni dia lain sikit lah. Maknanya biasanya orang akan ikut macam senawah jugalah, dia lah shareholder dan dia lah pengurusan. Tapi dia boleh juga menjadi shareholder tapi tidak terlibat dalam pengurusan. Tapi biasanya PLT ni dia biasanya jarang lah shareholder tapi tak mengurus. Biasanya shareholder mengurus PLT sebab dia PLT ni dia tertengah di antara Sdn Bhd dan juga enterprise. Okey, itu 5 perkara yang kita bincang. InsyaAllah kita sambung lagi pada esok hari. InsyaAllah kita bincang lagi dari sudut 5 perkara, 2, 4, 6 5 perkara juga, iaitu tanggungjawab pengurusan, legal entity, modal tambahan, hayat perniagaan dan juga bubar atau tutup lah. Itu perkara-perkara penting yang kena tahu. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Wong Al-Hudatul Wizard dan juga page Nadi Duit, dan insya-Allah kita sama-samalah sebagai seorang usahawan dalam menghadapi cabaran pandemik ini, sesamalah kita bekerja keras untuk memajukan syarikat kita, terutamanya memastikan pengurusan modal, aliran tunai dan juga cash flow lah. Samalah maknanya itu kan, aliran tunai cash flow ini dalam keadaan yang boleh menyebabkan bisnes kita terus berjalan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sentiasa kita untuk menerobos citra diri kita dan menggapai impian kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.